Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hari ini menuai jagung, hari esok memintal tali. Hari ini kita berkampung meraihkan mempelai dua sejoli. Di malam hari terang senegeri, indah cahaya di tengah balai. Suasana indah tambah berseri meraihkan majlis kedua mempelai. Yang dihormati Puan Norizah binti Tarkib selaku tuan rumah kepada majlis perkahwinan kita pada hari ini. Yang diraikan pasangan mempelai kita itu Faris dan juga Farhana. Izin berwali ijab bersaksi penyataan hati dua sejoli. Yang dihormati ahli keluarga, saudara mara, teman-teman sekerja, rakan-rakan kedua-dua mempelai, hadirin hadirat, para tetamu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya Fizi, hos anda pada hari ini. Kami ingin mengucapkan selamat datang ke majlis perkahwinan Faris dan juga Farhana. Kompang! Kompang! Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menonton Didik TV KPM bersama saya hos anda Fizi pada hari ini. Hari ini kita dalam segmen menengah rendah bahasa Melayu tingkatan 2. Hari ini Abang Fizi tidak keserangan, bersama-sama kita hari ini cikgu daripada SMK Agama Johor Bahru Johor. Selamat datang kepada Puan Latifah Tarkib aka Cikgu L. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Apa khabar Fizi? Alhamdulillah cikgu sihat hari ini, bersemangat bersama-sama dengan Cikgu L. Ya, terima kasih Fizi. Ya cikgu. Hari ini kita akan belajar apa cikgu? Hari ini kita nak belajar bahasa Melayu khusus untuk menengah rendah dan kita fokus untuk anak-anak tingkatan 2. Okey. Baiklah, terima kasihlah kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Hari ini Abang Fizi dengan Cikgu L ditemani oleh sahabat-sahabat daripada SMK Agama Johor Bahru. Mana kawan-kawan kita cikgu? Hai. Ya, apa khabar anak-anak semua? Baik cikgu, boleh kenalkan Khabar cikgu baik. anak-anak murid cikgu yang sedang bersama-sama kita di Google Meet cikgu. Baiklah Fizi dan juga anak-anak yang sedang menonton kami pada hari ini. Kita akan berkenalan dengan rakan-rakan di Google Meet. Yang pertama cikgu nak minta Darin dahulu kenalkan diri. Silakan Darin. Assalamualaikum Cikgu Latifah dan Abang Fizi. Waalaikumsalam. Nama saya Darin Safia Arisa binti Iman Shah. Boleh panggil Darin. Darin ke boleh panggil Darin? Darin. Dan yang kedua, Fizi nak panggil siapa pula? Saya nak panggil yang tengah memakai headphone cikgu. Ya, silakan. Assalamualaikum Cikgu Latifah dan Abang Fizi. Waalaikumsalam. Nama saya boleh panggil Khalisa. Khalisa. Ya, Okey. Khalisa. Dan Baik. seterusnya, cikgu nak minta Arisa pula kenalkan diri. Assalamualaikum Cikgu Latifah dan Abang Fizi. Nama saya Nur Waalaikumsalam. Arisa Hani. Boleh panggil Arisa. 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 Ya. Okey, yang seterusnya yang memakai kacamata seakan-akan Najwa Latif ni. Silakan, Dek. Silakan. Assalamualaikum Abang Fizi dan Cikgu Latifah. Waalaikumsalam. Saya Mariam. Boleh panggil saya Mariam. Ya, Okey, Mariam. itu dia kita dah berkenalan dengan 4 orang sahabat-sahabat kawan-kawan Abang Fizi ni daripada SMK Agama Johor Bahru. Baik cikgu, hari ini kita akan bersembang-sembang, kita akan belajar tentang bahasa Melayu tingkatan 2. Betul. Jadi apakah standard pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Ya, baiklah Fizi, anak-anak dalam Google Meet dan anak-anak yang sedang menonton. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Melayu sebab kita baru saja memulakan sesi persekolahan. Kita akan mula tajuk yang awal. Tajuk ni sebenarnya tentang kerjaya. Tentang kerjaya. Tetapi dalam ni tajuknya cita-cita setinggi bintang. Dan untuk standard pembelajaran kita nak melatih murid-murid untuk kemahiran bertutur. 1.1.1, murid-murid akan mendengar, mengenal pasti dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai ujaran. Ya. Dan hasil pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu El harap pada akhir sesi pembelajaran murid-murid dapat
mengenal pasti beberapa perkataan berdasarkan bahan yang didengar dan menyebutkannya. Dan kedua, murid dapat menyebut perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat. Apabila cikgu menyebut ujaran, kan Fizi, mesti ada yang tertanya-tanya, apa betul Fizi? Dan inilah maksud ujarannya. Kalau kita merujuk kamus dewan ataupun sekarang anak-anak di rumah boleh merujuk secara dalam talian, ya, kamus secara dalam talian, maksud ujaran ialah sesuatu yang diucapkan, yang dituturkan. Dan sebenarnya ada pelbagai jenis ataupun bentuk ujaran, ya Fizi dan juga anak-anak di dalam Google Meet. Ujaran boleh jadi dalam bentuk ucapan ataupun ceramah, perbualan, bacaan berita, forum, pengacaraan dan pelbagai lagi. Ya, apa-apa juga yang dituturkan, yang diucapkan, itulah kita panggil ujaran. Jelas ya Fizi? Jelas cikgu. Kita akan belajar tentang ujaran kejap lagi. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM dalam mendengar rendah di Didik TV bersama dengan saya Fizi dan ditemani oleh Puan Latifah Tarkib daripada SMK Agama Johor Bahru Johor. Hari ini kita belajar tentang bahasa Melayu tingkatan 2, cita-cita setinggi bintang. Silakan Cikgu L. Ya, terima kasih Abang Fizi. Baiklah anak-anak yang berada dalam Google Meet dan yang sedang menonton. Kita nak mulakan aktiviti pertama, Fizi, kita panggil buah tutur untuk serlahkan potensi diri. Untuk makluman anak-anak yang sedang menonton juga, anak-anak boleh rujuk buku teks tingkatan 2. Mungkin Abang Fizi boleh tunjukkan sedikit kat mana agaknya. Muka surat 35 ya. Kawan-kawan. Muka surat 35. Okey. Nampak tak? Baiklah. Okey, kita teruskan. Anak-anak dalam Google Meet kena dengar beberapa audio selepas ini. Tetapi sebelum tu, Cikgu L terangkan. Untuk aktiviti yang ni, murid-murid akan mendengar bahan daripada audio. Mereka akan mengenal pasti beberapa perkataan dan akan menyebutkannya. Seterusnya, murid akan menyenaraikan beberapa perkataan di dalam aplikasi yang akan kita gunakan pada hari ini, iaitu Jamboard. Ya, baiklah. Untuk aktiviti yang pertama, Fizi, Ya, Cikgu. anak-anak akan mendengar audio ini. Macam mana anak-anak dalam Google Meet? Dah bersedia? Kawan-kawan okey ke? Angkat tangan. Ya, kalau dah bersedia, angkat 2 tanda good. Angkat 2 tanda bagus. Nampaknya mereka dah bersedia. Baik. Boleh kita perdengarkan audio ya, Fizi? Jom sama-sama kita pejam mata, kita dengarkan audio ini. Terima kasih, Cikgu. Sepucuk warkah untuk guruku. Kutulis warkah ini kepadamu kerana di dadaku ada rahsia terpendam. Bagaimana untuk meluahkan terima kasih kepadamu, insan berhati mulia. Setelah aku mengenal angka untuk mengira dan huruf untuk membaca. Engkaulah guru yang paling setia mengajar aku makna perjuangan hidup. Berdiri bagai lelaki, gagah memimpin. Bersimpuh bagai wanita, anggun dan santun. Bertutur dengan akal dan budi, juga menjadikan aku manusia berilmu yang disanjung. Terima kasih guruku. Kutulis warkah ini kerana luhur budimu yang tidak terbalas oleh pujian dan sanjungan. Nur Syamiah Syamsuddin, Madrasah Syam Al-Johori. Ya. Sungguh menusuk jiwa, Cikgu. Ya, itu menunjukkan penzahiran perasaan terima kasih daripada seorang murid
kepada gurunya. Baiklah, ketika anak-anak dalam Google Meet telah mendengar audio ini, Fizi, Ya, cikgu. mereka sebenarnya cikgu telah berikan tugasan untuk menyenaraikan apa-apa juga perkataan yang telah mereka dapat kenal pasti. Kalau boleh, Fizi, kita nak dengar daripada anak-anak dalam Google Meet. Siapa nak cuba untuk berikan kepada cikgu, sebutkan 2 perkataan. Sila Siapa nak angkat cuba? tangan. Kita mulakan dengan... Cikgu, boleh saya cuba? Okey, Ya, Darin. Silakan Darin. Silakan. Berdasarkan audio tadi, saya ada terdengar dan mengenal pasti beberapa perkataan. Antaranya ialah warkah dan pemimpin. Ya, terima kasih. Darin dengar perkataan warkah dan pemimpin. Tetapi mungkin Darin boleh beritahu kepada cikgu dan juga Abang Fizi apa yang Darin faham tentang perkataan tersebut. Warkah tu apa? Pada pendapat saya, warkah bermaksud surat. Manakala pemimpin pula bermaksud ketua dalam sesebuah organisasi atau kumpulan. Ya, betul. Beri tepukan Tepukan untuk yang paling Darin. gemuruh untuk Darin. Ya, begitulah Fizi, apabila murid-murid mendengar sebenarnya mereka sedang belajar. Bila kita dengar satu perkataan baharu, kita akan terfikir apa maksud dan bagaimana untuk menggunakannya. Ya, cikgu. Jadi untuk yang kedua, cikgu nak dengar daripada seorang lagi. Siapa nak beritahu kepada cikgu? Ya, boleh angkat Saya, tangan. cikgu. Silakan Arisa, apa Arisa. perkataannya? Baik cikgu, saya telah dapat mengenal pasti 2 lagi perkataan, iaitu sepucuk dan cikgu. Okey, sepucuk dan Dan cikgu. cikgu. Dan cikgu. Apa agaknya maksud 2 perkataan yang Arisa temui itu? Pada pendapat saya, sepucuk ialah penjodoh bilangan bagi surat. Manakala cikgu ialah seorang insan yang mengajar atau memberikan ilmu. Ya, betul. Terima kasih untuk Arisa dan juga Darin. Tahniah. Ya, kalau macam ni kan sebenarnya cikgu telah dapat mengesan ya Cikgu. kemahiran yang diterima oleh murid ketika belajar. Mereka boleh dengar dan mengenal pasti. Tetapi kita akan kukuhkan lagi dengan aktiviti seterusnya, Ya, cikgu. iaitu kita akan bergerak kepada aplikasi ya. Kalau tadi mereka sebutkan perkataan, sekarang kita nak cari pula rangkai kata. Jadi, mari kita sama-sama Fizi dan anak-anak dalam Google Meet. Baik, cikgu. Kita bergerak ke aplikasi seterusnya yang cikgu gunakan. Baiklah, kita tengok anak-anak Okey, boleh ini masuk kepada ya. kawan-kawan yang sedang menonton kita ni, boleh scan QR code yang telah pun cikgu sediakan, cikgu. Ya, cikgu papar sekejap untuk okey. anak-anak yang sedang menonton. Sila ambil telefon pintar kawan-kawan masing-masing. Boleh scan dekat yang ada sekarang ni. Ya. Ambil phone, boleh scan. Boleh imbas ke kod QR yang cikgu tunjukkan dan Baik. kita bersama-sama dengarkan dalam aplikasi tersebut. Baik, cikgu. Baiklah. Kalau kita tengok di sini. Okey, terima kasih kepada anak-anak Google Meet cikgu. Kita Mariam telah ada di situ. Darin juga dah ada. Kita dah ada Arisa dan Kalisa. Baik, cikgu. Kita tunggu ya. Jadi sebenarnya Fizi, Cikgu boleh skrin penuhkan, cikgu. okey, kita tunjuk Baik. penuh. Baik, terima kasih Fizi. Ya, Baik. boleh nampak ya. Kita ada Darin, Mariam, Arisa dan juga Khalisah. Baik. Mereka akan menuliskan beberapa rangkai kata yang mereka dapat dengar tadi. Ya, untuk makluman Fizi, ketika kita melaksanakan pembelajaran secara maya, Ya, cikgu. PDPR ini antara aplikasi yang boleh anak-anak guna untuk sesi pembelajaran interaktif. Oh, Ya, itu okey. antara hikmah lah kita belajar secara maya. Betul, cikgu. Inilah kali pertama saya melihat pembelajaran sebegitu Ya. rupa, cikgu. Maklum dah lama saya meninggalkan zaman persekolahan, cikgu. Betul. Jadi inilah antara kelebihan-kelebihan yang ada pada anak-anak murid kita. Mungkin kalau boleh cikgu belum mula menulis, nampaknya Mariam, Darin dan beberapa murid yang lain. Okey, jadi sementara kita tunggukan mereka menaip. Baik, cikgu. Mereka sedang menaip tu sebenarnya. Okey, nampaknya Darin dan juga Arisa tengah menaip nampaknya. Mariam dengan Khalisah mana? Okey. Mana ada adik-adikku? Sila menaip. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kepantasan mereka memberikan respons di sini akan menunjukkan kepada kita Ya, cikgu. kecekapan mereka lah. Jadi proses pentaksiran boleh dilakukan di sini. Baik, cikgu. Bagaimana mereka menguasai sesuatu kemahiran yang diajarkan. Kalau kita tengok Arisa sedang menulis, Betul. begitu juga Darin, Mariam
dan Arisa. Ya. Baik, cikgu boleh penuhkan skrin, cikgu. Okey, cikgu penuhkan skrin. Okey, kita akan melihat ini dia nampaknya Darin, Mariam dan juga Arisa tengah menulis. Besarnya tulisan Arisa. Ya, ini juga satu kemahiran mengintegrasikan teknologi. Walaupun kita belajar mata pelajaran bahasa Melayu Fizi, tetapi keperluan pendidikan norma baharu ini memerlukan kita bukan saja murid, malahan guru, ibu bapa juga untuk menguasai dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran bahasa Melayu, dan inilah hasilnya. Kalau kita tengok, boleh agaknya cikgu nak dengar jawapan yang telah dituliskan. Kalau tengok Darin dah lengkap dah ni, ada 2. Baik, kita mulakan dengan Darin. Okey, Darin. Boleh kita dengar Darin bacakan dahulu, Darin. Silakan. Okey. Perkataan rangkai kata pertama saya ialah mengenal angka. Rangkai kata yang kedua ialah akal dan budi. Ya, mengenal angka dan akal dan budi. Kalau boleh cikgu mungkin okey, dah kita besarkan semula. Kita nampak anak-anak telah pun dapat menulis. Kalau tadi perkataan macam dari sepucuk, warka, pemimpin, ini perkataan. Ya, cikgu. Bila kita kata rangkai kata, rangkai kata terdiri daripada lebih daripada satu perkataan lah, dirangkaikan menjadi satu frasa yang bila sebut dia ada makna-makna yang tertentu. Sebab bahan kita tadi sajak. Ya, cikgu. Bila sajak dia memang ada kata-kata yang puitis, frasa-frasa yang menarik. Jadi tahniah kita berikan kepada anak-anak. Jadi cikgu akan berikan peluang kepada Abang Fizi. Di tangan Abang Fizi ada beberapa angka. Baik, kita nak mula dari nombor 5 daripada markah 10. Nampaknya semua ni kalau Cikgu L boleh beri markah penuh. Saya rasa cikgu, saya hari ini sangat berpuas hati dengan prestasi kawan-kawan saya Darin, Mariam, Arisa dan juga Khalisa. Jadi Abang Fizi nak bagi 10 markah. Tahniah. Okey, sebab aktiviti ini sebenarnya sangat menguji. Mereka dengar, mereka kenal pasti, mengecam dan muat catatan dalam 2 bentuk. Ya, cikgu. Yang tadi secara lisan, yang ini secara aplikasi. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Apa lagi yang kita nak belajar ni, cikgu? Kalau kita nak tengok yang seterusnya pula, ini sebenarnya cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid di rumah dan juga dalam Google Meet. Bahan yang kita gunakan tadi diambil daripada bahan buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 2 halaman 35. Jadi selepas ini murid-murid boleh mempraktikkan untuk mendeklamasikan sajak seperti suara dalam audio tadi. Ya. Okey, tetapi kita tidak mendeklamasikannya sekarang kerana kita ada 2 audio dan aktiviti yang lebih menarik lagi Fizi menanti kita. Baik, cikgu. Sekarang ni kita nak buat apa, cikgu? Kita akan masuk kepada aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua ni tutur bicara. Dan di bawah tajuk mengukir nama di persada impian. Baik, cikgu. Ketika aktiviti ini, murid-murid akan mendengar ada 2 bahan. Ya, mereka akan mengecam cara sebutan. Baik, cikgu. Mungkin ketika permulaan video kita tadi, mereka telah dapat mengecam bagaimana Fizi mengujarkan yang biasa mereka dengar di majlis perkahwinan. Ya, cikgu. Itu satu bentuk ujaran telah mereka pelajari. Ya. Jadi seterusnya kita akan minta mereka dengar lagi 2 bahan. Mereka akan mengecam bagaimana cara sebutan yang betul. Kemudian akan menggunakan teknik dengar dan sebut. Baik, cikgu. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Selamat kembali menonton Didik TV KPM dalam Menengah Rendah. Hari ini kita belajar bahasa Melayu tingkatan 2 bersama-sama dengan Puan Latifah daripada SMK Agama Johor Bahru, Johor. Silakan Cikgu L. Ya, terima kasih Abang Fizi. Kembali kita untuk aktiviti seterusnya. Baik, Cikgu. Tadi kita dah dengar anak-anak menuturkan dan menyebut beberapa perkataan dan rangkai kata. Sekarang kita akan beralih kepada aktiviti mereka yang kedua, iaitu untuk tutor bicara mengukir nama di persada impian. Untuk kali ini kita akan dengar ya Fizi, anak-anak akan belajar untuk menuturkan beberapa ujaran ya. Dan aktiviti kita murid-murid akan mendengar. Ada 2 bahan disediakan. Baik. Mereka akan mengecam cara sebutan yang betul bagi perkataan yang digunakan menggunakan teknik dengar sebut. Baik, Dan seterusnya mereka akan mempersembahkan bahan yang didengar dengan menggunakan teknik ajuk ujar. Kena ulang balik. Ulang Ajuk dan balik. juga ujar. Baik, Jadi, Cikgu. adakah kita bersedia untuk aktiviti seterusnya, Fizi? Kalau bersedia, angkat macam ni. Ya, Kawan-kawan. sila tunjukkan 2 tanda best. Ya. Okey. Baik, Cikgu. Jom kita dengarkan video ini, Cikgu. Ya, sama-sama kita dengarkan. Ayo. Perkembangan pesat ekonomi Malaysia menyebabkan permintaan untuk pembinaan iklan, logo, laman sesawang, penerbitan filem, animasi, majalah, buku dan seumpamanya semakin meningkat. Sehubungan dengan itu, kepakaran pereka bentuk semakin diperlukan untuk menghasilkan suatu bentuk persembahan idea atau konsep yang kreatif, berkesan lagi segar dan sesuai dengan kehendak pelanggan. Perekaan bentuk ada banyak skop, antaranya ialah bidang pengiklanan, pembangunan laman sesawang, produksi video, cetakan dan animasi. Pada saya, pereka bentuk ialah kerjaya yang berkaitan dengan pembinaan idea atau konsep dalam bentuk yang kreatif. Oleh itu, sebagai pereka bentuk, saya perlu menguasai lebih daripada satu kemahiran agar mampu memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam banyak bidang. Pereka bentuk mesti kreatif dan berupaya mencipta kelainan. Sehubungan dengan itu, pereka bentuk mesti sentiasa mengikuti perkembangan semasa kerana dunia perekaan bentuk ini sentiasa berkembang. Sumber ilmu tidak terhad kepada guru, buku, majalah dan komik sahaja. Pereka bentuk mesti peka terhadap persekitaran. Alam yang terbentang mesti dijadikan guru. Oleh sebab itu, pereka bentuk perlu bergaul dengan masyarakat, menjadi pemerhati dan pemikir yang kreatif. Itu dia. Wow, satu bacaan yang sungguh baik bagi saya, Cikgu. Ya. Rasa macam tengah mendengar berita di radio. Ya, ini antara anak-anak didik kami di SMK Agama Johor Bahru. Sebenarnya mereka mempunyai banyak potensi dan kita seharusnya memberikan mereka laluan, ruang dan peluang. Ya, Cikgu. Jadi antaranya kita akan mencungkil bakatnya selepas ini, Fizi. Baik, Cikgu. Baiklah. Daripada audio dan video yang telah anda dengar sebentar tadi, anak-anak dalam Google Meet, Cikgu nak dengar pula bagaimana kalau kita tengok tadi, kita kata murid akan mengecam cara sebutan. Dan mereka akan menggunakan teknik dengar, sebut dan teknik ajuk ujar. Jadi, mari kita dengarkan bersama-sama pelajar yang akan memulakan bacaan menggunakan teknik ajuk ujar. Siapa nak memulakannya? Okey. Kita bagi peluang untuk mereka mencuba. Saya rasa kita mulakan dengan Kalisa, Cikgu. Ya, silakan Kalisa. Kalisa tersenyum riang di dalam Abang Google Meet tu. Fizi dan juga rakan-rakan di dalam Google Meet bersedia kerana sebentar lagi bila kita dengar Kalisa baca, kita nak bagi markah. Abang akan jadi juri ni. Abang dah buka pen ni. Ya, jadi Kalisa akan membacakan untuk baris yang pertama, perenggan pertama. Silakan, Kalisa. Perkembangan pesat ekonomi Malaysia menyebabkan permintaan untuk pembinaan iklan, logo, laman sesawang, penerbitan filem, animasi, majalah, buku dan seumpamanya semakin meningkat. Ya. Wah, sangat hebat. Kalisa. Macam mana tu? Jadi sebelum kita beri markah, Fizi, cikgu. kita minta rakan mereka untuk memberikan bintang
Yang ini kita panggil penilaian kendiri. Ya. Ah. Jadi, kawan-kawan yang berada dalam Google Meet, sila tunjukkan bintang anda untuk Kalisa. Berapa bintang untuk Kalisa, kawan-kawan? Siapa tunjuk? Okey, Ya. Darin 5, Arisa 5, Maria pun Okey. bagi 5, cikgu. Baiklah, kalau mereka beri 5, Baik, cikgu. cikgu nak dengar daripada Mariam. Ya, bila kita beri markah kepada rakan, kita mesti ada justifikasi. Ya, Mariam. Kenapa kita beri 5, Mariam? Kenapa, Silakan. Mariam? Kerana intonasi dia yang baik dan ayat dia tidak terlalu laju. Ya, tidak terlalu laju. Baik. Okey, bagus. Untuk kedua-duanya sebenarnya, bila kita melatih murid untuk memberi penilaian kendiri, Ya, cikgu. bukan saja murid yang dinilai itu belajar, yang menilai juga belajar bagaimana untuk membuat penilaian. Baik. Dan bagi kita pula, kita akan memberi markah ya, Fizi. Ya, cikgu. Daripada 10, berapa Fizi nak bagi pula? Saya bila mendengar apa yang telah pun dilontarkan oleh Kalisa tadi, abang rasa nak bagi 10 markah untuk awak. Kenapa Yeay. nak bagi 10? Sebab saya dengar tadi sebutan dia jelas, lontaran suara tu ada, cikgu. Ya. Intonasi suara pun cantik dan juga kesesuaian nada memang kena dengan apa yang dibaca oleh Kalisa tadi. Syabas pada Kalisa. Syabas 10 markah untuk Kalisa. awak. Jadi selepas Baik. ini boleh diketengahkan lagi. Ya. Ya. Dan kita nak tengok pula aktiviti kita yang kedua ni. Kita Baik, ada cikgu ada audio yang kedua. Baik. Baiklah. Audio yang kedua ini, cikgu menggunakan satu bentuk lagi ujaran, iaitu kalau tadi kita dah dengar deklamasi sajak, kita dah dengar bacaan berita, yang ini ialah bacaan biodata tokoh. Kita dengar dahulu, Fizi. Silakan. Ayo sama-sama kita dengarkan. Biodata Dr. Afifi Al-Akiti. Datuk Dr. Afifi Al-Akiti ialah anak kelahiran Batu Gajah Perak. Beliau telah mencipta nama di persada antarabangsa. Beliau merupakan rakyat Malaysia dan bangsa Melayu yang pertama berjaya dilantik sebagai pensyarah di universiti yang paling berprestij di dunia, iaitu Universiti Oxford, United Kingdom, ketika beliau berusia 34 tahun. Beliau juga dikenali sebagai Syekh Afifi dan mendapat pendidikan awal di sekolah pondok. Beliau kemudiannya telah menyambung pengajian di peringkat universiti dan menerima ijazah sarjana muda kelas pertama dalam bidang falsafah skolastik dan sejarah sains dari Universiti Queen Belfast. Atas kecemerlangan yang ditunjukkan, anugerah beasiswa telah ditawarkan kepada beliau untuk meneruskan pengajiannya di peringkat sarjana dan doktor falsafah di Universiti Oxford. Bidang kepakaran beliau ialah teologi Islam, falsafah dan sains. Itu dia bacaan biodata berkenaan dengan Datuk Dr. Afifi Al-Akiti. Ini sahabat saya, cikgu. Ya, alhamdulillah. Dan Baik. ini maklumat yang terdapat di dalam buku teks ya. Baik, cikgu. Yang anak-anak akan pelajari sebaik saja naik sesi persekolahan nanti. Ya, cikgu. Baiklah, kalau kita dah dengar tadi contoh bacaan, cikgu kali ini nak dengar 2 orang daripada anak-anak dalam Google Meet. Okey. Yang ini cikgu pilih 1, Abang Fizi pilih 1. Baik, cikgu. Cikgu Siapa pilih yang dulu, cikgu. siapa yang kita belum pernah dengar lagi suaranya? Kita belum dengar lagi Mariam. Okey, abang nak dengar bacaan biodata tokoh ini daripada Mariam. Silakan Mariam yang memakai kacamata yang seakan-akan Najwa Latif. Silakan Mariam. Ya, Mariam akan baca perenggan yang pertama. Silakan. Silakan Mariam. Baik, cikgu. Datuk Dr. Afifi Al-Akiti ialah anak kelahiran Batu Gajah Perak. Beliau telah mencipta nama di persada antarabangsa. Beliau merupakan rakyat Malaysia dan bangsa Melayu yang pertama yang berjaya dilantik sebagai pensyarah di universiti yang paling berprestij di dunia, iaitu Universiti Oxford, United Kingdom, ketika beliau berusia 34 tahun. Baiklah. Itu dia. Ini nampaknya satu contoh lagi ujaran daripada anak-anak kita. Ya. Baiklah, Baik, kalau kita dah dengar bacaan daripada Mariam, kita nak tengoklah berapa bintang agaknya yang diberikan oleh rakan-rakan dalam Google Meet. Untuk Mariam pula. Silakan kawan-kawan Abang Fizi.
Ya, angkat bintang semua. Semua 5 bintang, cikgu. 5 bintang. Ha. Baiklah, cikgu nak dengar alasan daripada Darin. Kenapa berikan 5 bintang untuk Mariam? Kenapa Darin? Kerana bacaan Mariam sangat jelas dan mudah difahami. Ya, jelas dan mudah difahami. Bila Betul. kita melontarkan ujaran, itulah antara maklumat yang penting perlu dilakukan. Ya. Dan kita dengar seorang lagi. Baik, cikgu. Cikgu nak dengar suara Arisa pula untuk Arisa. mengujarkan perenggan kedua. Silakan, Arisa. Baik cikgu. Beliau juga dikenali sebagai Syekh Afifi dan mendapat pendidikan awal di sekolah pondok. Beliau kemudiannya telah menyambung pengajian di peringkat universiti dan menerima ijazah sarjana muda kelas pertama dalam bidang falsafah skolastik dan sejarah sains dan Universiti Queen Belfast. Ya, terima kasih kepada Arisa dan kita wajar memberikan tepukan untuk mereka, Fizi. Tepuk sikit kawan-kawan. Memang hebat. Sahabat-sahabat saya ni dekat SMK Agama Johor Bahru memang hebat-hebat. Semua ada potensi, cikgu. InsyaAllah akan kita latih, gilap dan kembangkan lagi. Jadi, kita nak dengar pula berapa Mariam. Mariam, kita beri peluang kepada Mariam. Beri bintang untuk Arisa pula. Silakan, Berapa Yam. Mariam nak beri? Berapa Yam? 5. 5 bintang. Ya, kenapa 5 bintang, Mariam? Suara dia sedap didengar dan sangat jelas. Amboi. Itu yang mahal. Suaranya sedap didengar. Dan jelas. Kejelasan tu penting, cikgu. Betul. Kejelasan penting kerana ketika kita menyampaikan maklumat secara ujaran lisan, kejelasan dan ketepatan sebutan itu memainkan peranan supaya maklumat yang disampaikan itu dapat diterima oleh pendengar. Ya. Jadi kalau kita tengok bahan-bahan ini, sebenarnya anak-anak boleh rujuk semula di dalam buku teks. Bahan ini dapat memberikan mereka bukan saja latihan untuk bertutur tetapi maklumat yang sangat penting kepada murid-murid. Baiklah, kita dah dengar daripada lantunan suara, ujaran mereka dan ada 3 aktiviti tadi. Ya, cikgu. Cikgu nak beri 7 nasihat kepada murid-murid ini untuk menjadi seorang penutur ataupun memberikan ujaran yang baik, yang tepat dan menyampaikan maklumat dengan jelas. Ya, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Fizi dan juga Cikgu L ataupun Cikgu Latifah kita daripada SMK Agama Johor Bahru Johor. Hari ini kita belajar tentang bahasa Melayu tingkatan 2. Cita-cita setinggi bintang. Baik cikgu, kita terus ke yang seterusnya cikgu. Dah hujung-hujung dah kita ni cikgu. Ya, betul Fizi. Dan tadi Fizi pun dah dengar macam mana anak-anak ni boleh mengujarkan sesuatu ujaran dengan baik yang boleh kita gilap lagi. Dan untuk membantu mereka mempertingkatkan kualiti ujaran pada masa akan datang, cikgu nak beri 7 nasihat. 7 nasihat. 7 cikgu ya? Betul, ada 7 nasihat. Tapi sebelum tu kita nak dengar dahululah daripada anak-anak dalam Google Meet, apa agaknya rumusan yang boleh mereka berikan untuk aktiviti pada hari ini. Baik, abang nak dengar daripada Arisa ni, apa rumusan yang Arisa dan kawan-kawan belajar pada hari ini, Arisa? Silakan Arisa. Kita dapat belajar tentang rangkai kata dan kita dapat menyebut dengan jelas dan melontarkan bahasa yang baik.
Ya, Ya, betul. itu dia. Tahniah Tahniah, kepada adik-adikku. Arisa dan juga anak-anak dalam Google Meet. Dan Cikgu El percaya anak-anak yang sedang menonton juga telah dapat sesuatu pelajaran pada hari ini. Ya, Cikgu. Baiklah, ini antara nasihat yang Cikgu El akan kongsikan kepada murid-murid untuk menjadi penutur yang baik. Haruslah mempunyai sebutan yang jelas. Baik, Cikgu. Sebut satu persatu dengan jelas. Kemudian, mesti menggunakan bahasa yang baik, khususnya untuk penutur bagi mata pelajaran bahasa Melayu disebut dituturkan secara standard, mengikut ejaan. Kemudian mestilah menggunakan suara yang sesuai. Contoh tadi Abang Fizi pada awal-awal untuk pengacaraan majlis perkahwinan mesti lebih meriah, ya. Cikgu. Tetapi untuk menuturkan seperti biodata tokoh tadi perlu lebih formal, ya. Suara disesuaikan mengikut majlis dan penampilan mestilah kemas kerana kita menjadi pusat tontonan orang ramai ataupun audiens dalam satu-satu majlis. Dan kemudian kita perlulah bijak. Makna bijak kita bila kita berada di depan untuk menuturkan ujaran, pelbagai kemungkinan boleh berlaku dan kita perlu bijak mengendalikan suasana ketika itu. Ya, Cikgu. Dan seterusnya, perlulah berdisiplin kerana dalam apa-apa juga bidang yang kita lakukan, ada disiplin-disiplin tertentu yang perlu kita patuhi untuk memastikan kelangsungan setiap tugasan yang diberikan. Dan akhirnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, mesti sentiasa berfikiran positif supaya hasilnya akan menjadi baik dan memberikan manfaat kepada pendengar. Begitulah 7 nasihat yang cikgu nak kongsi kepada anak-anak pada hari ini. Alhamdulillah. Ya. Cikgu, jadi kalau kawan-kawan saya ni yang mana terlepas kita punya rancangan ni, Cikgu, boleh terus ke mana, Cikgu? Okey. Untuk anak-anak yang berada dalam Google Meet sebelum kita tamatkan sesi pembelajaran, cikgu nak berikan tugasan pengayaan, Fizi. Dan mereka, sebab tajuk kita hari inilah tajuk kerjaya, tugasan pengayaan untuk mereka menghasilkan satu video pendek tentang kerjaya impian anda dan hantar kepada cikgu, ya, dalam Padlet Guru. Dan kepada anak-anak murid yang sedang menonton, untuk tahu maklumat-maklumat ini boleh dapatkan di laman sesawang sumberku. Baik, Cikgu. Bagaimana prestasi kawan-kawan saya daripada SMK Agama Johor ni, Cikgu? Ya, pada pendapat cikgu, selepas kita melakukan beberapa aktiviti ini, cikgu berpuas hati kerana mereka dapat mendengar dengan baik, ya, sebab untuk murid-murid di sekolah dengan KSSM yang baharu ini, mereka ada kertas untuk menguji kemahiran mendengar. Ya? Jadi mereka dapat mendengar dengan baik dan dapat mengambil maklumat dengan baik, kemudian berjaya menuturkannya dan Fizi sendiri telah dengar suara mereka sedap. Hebat. Dan mempunyai bakat dalam mengujarkan sesuatu mengikut situasi. Itulah cikgu dia. boleh beri mereka markah daripada 10, cikgu nak bagi 10 untuk anak-anak ini. Tahniah kepada adik-adikku dan terima kasih kepada Cikgu Latifah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru Johor, dan terima kasihlah kepada kawan-kawan PZ ni, Mariam, Arisa, Darin dan juga Khalisa kerana sudi meluangkan masa untuk belajar bersama-sama kami di Didik TV KPM ni, okey. Jadi jaga diri baik-baik, semoga ilmu yang diberikan oleh cikgu kita ni dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita, okey. Semoga menjadi pelajar yang sukses. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye semua. Anak pipit jangan tak dihirau, gusar esok ke sarang sirimau. Anak didik harusnya dirisau, gusar esok